subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita berhenti hari itu pada kata Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata walau qala bi'ni faqala bi'tuka in aqadal fil azhar. Maknanya kalau orang yang nak membeli itu dia yang mulakan, sepatutnya kalau kita jual beli, siapa mula dulu? Siapa mula dulu? Penjual kata apa? Penjual kata, aku jual lah pada kamu jam ni dengan harga RM50. Maka pembeli akan kata, aku beli jam ini dengan harga RM50. Tapi kalau mendahului oleh lafaz mustari kata gini, jual pada aku, gitu. Mustari ni pembeli, dia mari handset, jual pada aku handset ni RM100 boleh? Boleh. Jual pada aku handset ni RM100. Siapa yang mula tu? Mustari. Maka penjual tu dia kata macam ni, penjual tu dia hanya jawab macam ni. Penjual tu kata, kalau aku jual lah. In aqada fil asah. Ini bukan fil asah, fil azhar. Fil azhar kita dah bincang dalam kitab Imam Nawawi. Kalau ada kalimah al-azhar, maksudnya dia datang daripada minal qaulain, daripada dua pandangan, atau aqwal, daripada banyak pandangan. Pandangan ni pandangan mana ni? Pandangan siapa? Kalau qaul ni dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, maknanya ada dalam banyak-banyak pandangan Imam Syafi'i, dua pandangan Imam Syafi'i ataupun lebih daripada dua pandangan Imam Syafi'i, yang paling azhar, yang paling jelas, hukum dia sah kalau pembeli yang mula dulu. Azhar, kita dah kata dah dalam kitab Imam Nawawi ni, kalau kalimah al-azhar maksudnya dia adalah daripada pandangan perkataan siapa? Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i ni banyak pandangan dia, perkataan dia tu banyak. Bila Imam Nawawi kata, aku akan sebut al-azhar kalau sekiranya di antara pandangan Imam Nawawi tu, Imam Syafi'i pandangan satu, pandangan dua dia ni semua hujahnya kuat, khilaf dia terlalu kuat. Yang paling kuat antara dua aku akan sebut sebagai al-azhar kalau kuat khilaf dia. Tapi kalau antara pandangan Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i yang tak kuat dia punya khilaf, ni kuat, lawan dia tu tak apa kuat dalil, maka aku akan namakan dia sebagai masyhur. Sebab tu kalau kita jumpa kalau pandangan yang masyhur, masyhur tu maksudnya pandangan Imam Syafi'i lah, tapi lawan dia tu dalil tak berapa kuat, maka Imam Nawawi akan sebut sebagai masyhur. Tapi kalau kuat, khilaf tu kuat, pertembungan tu kuat, pandangan nombor satu pun kuat hujah, pandangan nombor dua Imam Syafi'i pun kuat hujah, yang paling kuat aku akan namakan sebagai al-azhar. Jadi maknanya bila sebut al-azhar, ada lawang dia lah, maknanya ada pandangan kedua menyatakan tak sah kalau pembeli mula dulu. Jadi maknanya moleknya kita ni kalau nak meraihkan khilaf lah, jangan pembeli mula dulu, biar penjual mula dulu. Saya jual pada awak handset ni, saya beli. Tapi kita dah belajar sekarang, pandangan yang azhar menyatakan sah, pembeli mula dulu boleh. Patutnya penjual mula dulu tak? Pembeli mula dulu. Jual pada aku kitab ni, jual kat aku lah ni RM100. Aku jual kamu. Baru penjual yang beri. Pandangan al-azhar hukumnya sahih. Baik. Seterusnya kata Imam Nawawi, wa yan'aqidu bil kinayah, maka tersah juga, maknanya terjadi juga jual beli itu dengan lafaz kinayah. Lafaz sarih ni, lafaz sarih ini adalah satu lafaz yang lam yahtamil ghairul bai', yang dia tak mengandungi ucapan yang dia tidak mengandungi makna selain daripada jual beli. Itu orang panggil sarih, jual beli. Itu sarih tu. Kalimah aku jual lah, aku beli, itu sarih lah. Nampak? Itu sarih.
Tapi kalau kinayah ini, lafaz jual beli daripada kinayah, lafaz yang wahia ma tahtamilul bai' wa ghairi, satu kalimah yang dia mengandungi makna jual beli tapi kadang-kadang boleh juga dengan makna lain. Itu orang panggil kinayah. Dalam nikah pun begitu juga. Nikah ni ada lafaz sarih, ada lafaz kinayah. Dalam talak ada lafaz sarih, ada lafaz tarih. Dalam talak ni sarihnya talak, cerai. Tapi ada kinayah. Aku tak ambil dah kamu. Aku tak ambil dah kamu ni boleh banyak makna. Boleh makna cerai. Boleh juga dengan makna tak ambil lah. Tak? Pergi balik lah kamu. Kamu tengok muka dah. Ini kena tanya tuan badan. Kamu cakap gini ni kamu cerai ke memang kamu nak marah kat dia? Kamu nak hambak dia saja, nak halau dia je. Kalau kamu ada niat nak cerai, jatuh cerai. Itu panggil kinayah. Dalam jual beli juga ada kinayah. Apa kinayah? Dia kata seperti sah. Imam Nawawi kata wa yanaqidu, sahlah akad jual beli dengan lafaz kinayah, tak panggil jual beli. Contoh, dia kata kaja'altuhu laka bikadha. Ja'altu, aku jadikan ni untukmu ni. Ni untukmu 10 ya. Ini untukmu 10 ya. Itu ulama kata kinayah. Kalau dia qasad di situ jual beli, maka jadi jual beli. Itu apa lagi? Ini untukmu, ambil ni. Ambil ni kalau tak. Ambil lah 10 ya. Itu kinayah. Ambil lah. Apa sajalah yang ungkapan adanya jual beli, ungkapan yang tidak dengan lafaz jual beli, tapi kalau ada qasad jual beli, hukumnya sah. Tetapi Imam Nawawi kata fil asah. Nampak Imam Nawawi buat guna kalimah fil asah pula. Asah ni apa pula? Fil asah ni, kalau Imam Nawawi sebut dalam awal kitab Minhaj, kalau aku menyatakan pandangan itu fil asah, ini maknanya daripada pandangan al-wujuh ataupun minal wajhain au wujuh. Dipanggil sama ada dia itu adalah daripada pandangan ashab, bukan pandangan Imam Syafi'i. Kalau al-asah ni, ini adalah yang paling sahih daripada pandangan siapa? Bukan pandangan Imam Syafi'i tau. Pandangan ashab. Ashab ni adalah pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia aja dia mengikut dia, orang bawah dia. Jadi khilaf di antara pengikut-pengikut dia. Ini cakap ni, ini ashab ni cakap ni, ashab ni cakap ni. Maka hak yang paling kuat khilaf yang kuat. Hak ni pun hujahnya kuat ni. Tapi antara tu ada yang paling kuat, maka aku akan namakan dia sebagai al-asah. Kalau Imam Nawawi tulis dalam kitab Minhaj as-sahih, itu pun daripada pandangan ashab juga. As-sahih ni sama juga pertembungan. Ini ashab, orang-orang Imam Syafi'i, orang bawah dia. Orang ni pun ada dalil, orang ni pun buat mari dalil juga. Tapi dalil ni lemah, dalil hak ni kuat. Jadi hak yang kuat macam ni, yang dalilnya lawannya lemah, Imam Nawawi akan beri nama as-sahih. Adabnya Imam Nawawi dalam bila melibatkan perkataan Imam Syafi'i, dia tak panggil as-sah dengan sahih. Sebab as-sah ni hak ni yang paling sahih, hak ni yang paling sahih, yang ni yang sahih. Jadi tak ada adab kalau kita nisbahkan yang ini pandangan Imam Syafi'i yang paling sahih, ini pandangan Imam Syafi'i yang tak berapa sahih. Jadi tak ada adab dengan Imam Syafi'i. Sebab tu Imam Nawawi dalam bab pandangan Imam Syafi'i, dia tak panggil as-sah dengan sahih. Dia panggil apa tadi? Azhar dengan masyhur. Adab, ta'adduban, adab dengan ulama. Jadi untuk pandangan Imam Syafi'i tak bolehlah kita sebut as-sah yang paling sahih. Seolah-olah ada, sebab muqabil yang berlawan dengan as-sah ni seolah dhaif lah, fasad lah. Takkan kamu nak kata Imam Syafi'i ni pandangan dia tu pandangan yang tak ada kualiti, tak ada adab kita nak kata begitu. Sebab tu dia, kalau untuk pandangan Imam Syafi'i, Imam Nawawi akan kata al-azhar dengan masyhur. Ni adab.
Orang zaman sekarang tak ada adab. Kan? Tak ada adab. Dia apa, kita pernah jadi dulu. Jadi waktu terawih dekat Australia, dia punya orang Somal, imam dia lah. Kita ni sembahyang sebelah dia. Bila imam selesai baca Fatihah, makmum baca Fatihah tak? Kita baca Fatihah. Setiap kali rakaat lepas imam baca Fatihah, maka kita baca Fatihah lah. Lepas sembahyang dia tegur. Dia kata, kamu baca Fatihah ke? Oh, tak payah dah tu. Kita kata, ada ni mazhab Syafi'i. Oh, dah. Imam Syafi'i tersilap dalam bab dia. Imam Syafi'i tersilap dia tu. Maknanya Imam Syafi'i salah pilih hadis. Imam Syafi'i salah lagi. Mana kalau kita nak pergi berlawang, dia tak padang. Sebab Imam Syafi'i pun dia kata tersalah. Imam Nawawi punya adab dengan Imam Syafi'i tak nak nisbahkan perkataan al-asah dengan sahih, padahal sebenarnya tak ada apa sangat pun, tapi tak ada adab lah kalau kita kata ada pandangan Imam Syafi'i al-asah yang paling sahih, maknanya lawang yang paling sahih tak berapa sahih lah. Tak ada adab lah nak nisbah gitu kepada pandangan Imam Asy-Syafi'i. Ni adab dulu ulama, wala dia alim tapi dia ada adab yang luar biasa dengan para ulama. Nampak? Baik. Jadi pandangan yang paling asah daripada kalangan ashab Syafi'i adalah kalau dengan kinayah ni hukumnya sah. Maknanya lawang dia ada pandangan menyatakan dengan kinayah tak sah. Itu pandangan kedua lah. Sebab tu kalau kita ngaji minhaj ni semua ada pandangan pertama, ada pandangan kedua. Pandangan pertama lah, maknanya pandangan kedua tak sah dengan kinayah. Mesti kena guna aku jual aku beli. Mesti sarih. Aku jual aku beli. Macam nikah lah. Nikah kan tak boleh kinayah. Nikah tak boleh kena. Tak ada talak yang boleh kinayah. Sarih dengan kinayah ni pada talak. Tapi pada nikah mana boleh kinayah. Mesti aku nikahkan. Aku nikah. Mesti lafaz tu. Zawwajtuka wa ankahtuka. Dia tak boleh aku nikahkan dika, aku kahwinkan kau, boleh. Dia tak boleh aku satukan engkau dengan anakku. Tak boleh. Tak boleh kinayah. Nama yang gitu tak boleh. Aku satukan, aku ikatkan anak aku dengan kau. Tak boleh. Aku cantumkan anak aku dengan kau. Tak boleh. Mesti zawajkan. Jadi ada pandangan kata dalam bab bai' tak boleh ada kinayah. Tapi fil asah kata Imam Nawawi, dalam bab bai' boleh adanya kinayah. Boleh boleh berlaku kinayah. Naam. La ilaha illallah. Okey. Wa yushtaratu, sikit lagi wa yushtaratu alla yatul al-faslu baina lafzaihima. Ini nak cerita bab akad lagi. Disyaratkan bahawa waktu nak akad ijab qabul ni tidak boleh terlalu panjang tempoh fasal bainahuma, baina lafzaihima ni di antara dua lafaz, lafaz ijab dan lafaz tak boleh lama fasal tu. Baina lafzaihima, bainal ijab wal qabul, di antara ijab dan qabul tak boleh. Tadi dalam bab kinayah tadi nak sentuh saya, ada ulama kata hari ni kalau bab tulis jual beli secara bertulis macam kita lah, WhatsApp ini masuk dalam bab sarih ke kinayah? Tulis aku beli aku beli dengan mu ni dan sekian-sekian, tulis surat. Betul orang tu jawab, aku jual lah kamu. Semua balas WhatsApp, balas email, balas WhatsApp, Instagram, Facebook. Main tulis ni pada kedudukan apa? Nulis. Sama ada tulis dekat tulis atas kertas ke, tulis atas papan ke, apa saja tulis. Maka kata Syekh Khatib Syarbini, dia kata tulis ni adalah pada martabat kinayah. Kalau dia niat nulis tu adalah untuk jual beli, maka di situ jatuh hukum jual beli. Naam. Okey, dan disyaratkan bahawa tidak panjang fasal perceraian di antara
dua lafaz tadi antara ijab dan qabul. Okey, apa makna lama? Oh, lama ni tak ada ni, lama ni yang dikatakan lama tu yang menyebabkan tak sah. Orang ni buat ijab, kalau terlalu lama untuk jadinya qabul tu, maka tak sah dah, kena ulang balik. Lama tu mana? Dia kata lama itu seperti yang disebut oleh Imam An-Nawawi juga fi ziyadatir raudah, dalam raudah ada sebut dalam bab nikah. Imam Nawawi ada sebut dalam bab nikah. Lama tu, fasal yang lama tu berapa lama? Dia kata lama itu wa huwa ma asy'ara bi'iradihi 'anil qabul. Lama tu ialah bila orang yang jual ni kata, aku jual padamu kitab ini dengan harga RM80. Dia punya lama tu seolah-olah lama yang memberi gambaran seolah dia ni tak nak, dia tak nak kepada tawaran tersebut. Itu kena, itu uruf lah. Maknanya contoh kalau orang macam orang, kalau standard kita hari ni kat kedai, kita pergi beli gula, beli gula, maknanya orang tu jangan ambil, aku jual mu gula ni, lepas tu dia buat senyap. Berapa lama agaknya senyap yang dikatakan, senyap kata tak ambuh ni kot dah, tak. Kalau orang jual pun dia akan pelik kan, dah orang ni senyap gitu ni. Maksudnya lama lah tak. Tapi kalau sekejap tak, aku jual pada kamu ya, aku beli lah, biasa gitu je, tak lama tu. Sebab tu orang ambil, mungkin dikata ada sebahagian ulama, dia kata kalau dalam bab nikah, yang lama yang mencacatkan akad itu adalah apa yang lebih daripada kadar tanafus, kadar mengambil nafas. Betul tak? Maknanya kalau dah orang gini, aku jual padamu ni apa gula ni, baiklah, gitu dah tak. Kalau duduk senyap saja tu kan pelik tak? Macam nak beli ke tak nak beli? Jangan selama itu memberi satu gambaran bahawa dia ni tak nak, dia berpaling daripada akad tersebut. Itu dinamakan sebagai lama. Sebab tu kadar fasil tu jangan lebih daripada kadar mengambil nafas lah, kalau dibahaskan di dalam bab nikah. Bab nikah lama itu kadar lebih. Yang nak boleh jawab tak? Aku nikahkan kau ringgit dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Jadi tak apa, ambil nafas tak apa lah. Ambil nafas tak apa, aku terima, standard tu. Ada dah. Kalau tunai sekejap mikir tak jadi itu lama lah. Kadang ambil nafas, tapi taklah syarat satu nafas. Ini salah ni, syarat satu nafas ni salah ni. Ni ada setengah yang wali-wali hakim ni mensyaratkan dengan satu nafas. Ni problem satu nafas. Mana boleh satu nafas? Aku terima nikahnya, nama perempuan pula panjang-panjang dan RM22.5 tunai. Dah kalau pengantin yang jenis umur 60-70 ni, maknanya kira RM22.5 tunai. Inna lillah, meninggal. Kira meninggal habis lah, habis umur lah, habis je ijab qabul, habis umur. Allah Akbar, janda dah, bakal kahwin janda satu dah. Jadi itu salah tu. Banyak daripada wali-wali hakim ni nafas tak ada nafas. Jangan lebih daripada kadar tanafus, maknanya kadar mengambil nafas. Jangan lama. Aku terima nikahnya, gitu. Tak apa, perceraian nafas tak apa, jangan panjang, jangan lama. Sama juga di sini disyaratkan bahawa tidak panjang fasal di antara lafaz ijab dan qabul. Kemudian yang terakhir dia kata wa ay yaqbala ala wafqil ijab, dan hendaklah dia terima tadi, orang yang aku beli tu terima tu ala wafqil ijab, adalah sesuai dengan lafaz tawaran. Sesuai ni maksudnya aku jual pada kamu kitab ni dengan harga RM100. Okey, aku beli dengan harga RM50. Tak sah. Mana boleh gitu. Aku jual kepada kamu dengan harga $100, aku beli dengan $100. $100
Tak jadi. Sebab apa? Dia syarat ijab qabul mesti wa an yaqbala ala wafqi ijab, sesuai dengan ijab. Wafqi ijab di sini dari segi jenis, dari segi nau', dari segi sifat barang, dari segi ini tunai ke, ini bertangguh ke, hal tu nak kena tepat, nak kena sama. Tapi kalau lafaz berbeza tak apa. Lafaz berbeza tapi makna sama, tak apa. Aku jual pada kamu ni dengan harga RM90 50 sen. Aku beli dengan RM90 sama. Tak apalah. Sama ni puasa kan sama kan? Aku beli dengan harga RM90 50 sen. Betul pula. Dah 50 dengan 50 kan sama kan? Tak apa. Sebab tu dalam akad nikah tak apa. RM22 setengah, RM20 50 sen. Tak boleh, tak sah. Setengah. Pada setengah 50 sen sama. Yang tak boleh lainnya sifat, nau'. Aku jual kamu handset Samsung ni, aku beli handset lain pula, Nokia pula. Beli Nokia. Kawan tu jual Samsung, dia nak beli Nokia. Tak boleh nau', jenis tu tak sama. Baik. Seperti falau qala, Imam Nawawi buat contoh. Falau qala, jikalau qala, berkata orang itu, bi'tuka, penjual kata, bi'tuka bi alfin mukassara, aku jual kepada kamu dengan 1000 yang pecah. 1000 yang pecah. Maknanya dulu bi alfin mukassara, maknanya 1000 dinar, tapi yang jenis pecah. Memang tak sama nilai dia. Nilai mukassara. 1000 yang pecah. Maka jawab pembeli, faqala qabiltu, maka aku terimalah, qabiltu, aku terima bi alf sahihah, tapi dengan 1000 yang sahih, yang sempurna. Tak boleh. Sebab apa? Ada jurang tu. Jadi jurang tu mukassarah, ni yang sahihah, yang dah sempurna. Tu tak boleh. Macam kita lah, kalau kita macam ni 1000 kalau kita ni duit lah, tak, lain. Lain rial, ada setengah rial, berbeza. Kalau kata rial, yang rial sana lah, bukan rial Malaysia ni. Rial Malaysia sama je, 200 rial, 300 rial, ringgit lah tu tak? Bukan rial 200 rial tu rial Saudi ke tak? Kalau 200 rial Yaman lah, rendah lagi. Jadi kena clear. Aku berjual kepada kamu dengan 200 rial apa? Kalau dikata dengan 200 rial Saudi, terima dengan 200 rial Saudi lah. Kalau orang berlainan gitu, mukassarah dengan sahihah, maka lam yasih, maka hukumnya tidak sah. Dan ibarah yang terakhir, wa isyaratul akhras bil aqdi kan nutuq, isyarat orang bisu. Ni kita cerita orang yang boleh bercakap, bolehlah jual beli, berakad. Dan kalau orang bisu, maka dia kata isyarat orang bisu, kata Imam Nawawi, bil aqdi, untuk akad ini kan nutqi, adalah seperti nutq, seperti bercakap, isyarat. Maknanya kalau orang bisu mari nak beli, sah isyarat. Dia kalau penjual kata, aku jual pada kamu ni dengan harga RM50, tak kisah belajar cara orang bisu kan dia. Mana orang bisu apa? Nak isyarat lah. Dua isyarat. Dia angguk ke tak? Angguk. Ni okey, jalan. Isyaratul akhras, isyarat orang bisu. Ataupun kalau orang bisu tak boleh nak dia tak nak isyarat, dia nak nulis, itu semua pada seperti bercakapnya orang-orang yang sihat. Naam. Okey, wallahu taala a'lam. Kita berhenti situ, kita akan masuk nanti wasyaratul aqid, syarat orang yang nak berakad. Syarat orang nak berakad. Ni akan bahas nanti ni. Ni yang kata boleh tak budak kecil. Budak belum balik boleh ke beli barang? Ni bab ni. Wasyaratul aqid, syarat orang yang nak berijab dan qabul. Boleh ke suruh anak ni yang belum balik, boleh ke suruh dia beli barang? Sah tak dia beli barang dia tu? Ni akan dibahaskan dalam
dalam bab ini insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.